Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua anak murid ustazah tahun 3 dedikasi. Okey, hari ini kita sambung lagi pembelajaran pendidikan Islam bidang sirah. Unit 2. Sebelum ni kita dah belajar wahyu teragung. Macam mana peristiwa Nabi menerima wahyu kan. Okey, yang keduanya dalam bidang sirah kita akan belajar meneladani sifat tabligh. Kalau cerita pasal sirah ni kita cerita tentang Nabi Muhammad. Kita akan cerita tentang kisah apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad tu kan. Sebab apa kita nak tahu cerita pasal Nabi Muhammad? Sebab kita nak meneladani, kita nak mencontohi sifat Nabi Muhammad tu. Apa yang Nabi Muhammad buat bila berlaku macam ni, apa yang Nabi buat. Macam tu, itu yang kita nak tahu kisah tentang Nabi Muhammad. Okey. Hari ni kita nak sambung meneladani sifat tabligh. Tabligh ni apa? Jom kita tengok. Okey, maksud tabligh ialah menyampaikan. Okey, tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Nabi. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Sifat wajib bagi Nabi ada 4. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Hari ni kita nak belajar sifat tabligh. Apa maksud tabligh? Tabligh ialah menyampaikan. Sifat wajib. Dia wajib sampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka kepada umat mereka. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Nabi Muhammad dia menyampaikan ajaran Islam walaupun berbagai rintangan yang dia terima daripada kaum musyrikin. Musyrikin ni apa? Musyrikin ni orang kafir, orang yang tidak menerima Islam. Okey. Seterusnya, sebagai umat Islam, apa yang kita kena buat? Kita kena bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kita pun kena mencontohi sifat Nabi tu, iaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada kawan, kepada adik, kepada abang, kepada saudara mara, ibu ayah, kepada semua orang. Okey. Mana dalil yang mengatakan Nabi suruh sampaikan? Ini dalil dia. Ballighu anni walau ayah. Sekali lagi, ballighu anni walau ayah. Maksudnya apa? Maksudnya sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Nabi kata apa? Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Sepotong ayat ni mana contohnya apa? Jangan buat macam ni, jangan mencuri, jangan menconteng dinding. Itu walaupun kita cakap satu je perkara, Nabi memang suruh. Nabi tak bagi kita buat benda yang tak baik kan. Maknanya kita nak conteng dinding, nak buang sampah merata-rata. Bila kita cakap benda yang itu walaupun satu perkataan, tu kita dah mencontohi sifat tabligh Nabi. Okey. Jom kita baca dan fikirkan keunggulan sifat tabligh Nabi. Okey. Dakwah secara rahsia. Dakwah ni apa? Dakwah ni kita sampaikan ajaran Islam. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda. Mula-mula dia sampaikan dakwah ni, sampaikan Islam ni kepada orang yang rapat je. Selepas Nabi terima wahyu yang kita belajar sebelum ni, pada 17 Ramadan tu kan, Nabi turun dalam keadaan ketakutan tu. Kemudian dia sampaikan dakwah pula kepada siapa dulu? Kepada orang yang rapat. Siapa dia? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid ni? Siapa? Isteri Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi juga. Zaid bin Harisah, juga sahabat Nabi. Ini adalah orang yang terawal memeluk Islam. Okey, apa cabaran dia? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara baginda. Walaupun dia menyampaikan kepada orang yang rapat, tapi ada yang tidak menerima. Abu Talib ni seolah-olah bapa baginda. Sebabnya bila datuk Nabi ni kan anak yatim.
Ayah dia meninggal semasa di dalam kandungan. Dia dijaga oleh siapa? Datuk dia kan. Kemudian datuk dia meninggal, Abu Talib pula bapa saudara dia yang jaga. Jadi sebenarnya bapa saudara ni seolah-olah macam bapa dia sendirilah ayah dia, tapi ayah pun tidak menerima ajaran kan. Maknanya belum tentu walaupun orang tu rapat dengan kita, dia nak terima apa yang kita sampaikan. Apa tindakan Nabi buat? Amanah memikul tanggungjawab, bertabligh, tidak putus asa. Nabi tak putus asa. Nabi teruskan juga berdakwah. Macam tu juga kita. Walaupun orang tak nak dengar cakap kita, tapi kita tidak putus asa. Kita kena meneruskan apa yang baik. Okey, seterusnya peristiwa di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dia secara rahsia, sekarang ni secara terang-terang pula lah dia pergi naik Bukit Safa dan menyuruh penduduk Mekah beriman kepada Allah. Apa cabaran pula bila dia pergi secara terang-terangan ke atas bukit tu? Apa cabaran dia? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Kaum musyrikin dia tak terima, dia marah, dia mencaci, dia kata Nabi gila lah, memulau. Tak nak bercakap dengan keluarga Nabi. Pulau ni apa? Kita tak nak cakap. Macam tu lah. Kemudian, apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran dan merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi sabar, tapi dalam sabar Nabi tu bukan dia duduk saja kat rumah. Dia merancang strategi macam mana lagi cara dia nak meluaskan ajaran Islam ni. Okey. Seterusnya, peristiwa di Taif. Nabi pergi pula ke Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Dia meneruskan ajaran Islam lagi. Walaupun tadi dia dah menerima cacian orang pulau dia, tapi dia tetap meneruskan juga ajaran tu. Apa cabaran dia pula? Diejek, dihina dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Orang Taif ni ejek, hina lagi Nabi. Apa ni menyampaikan dakwah, apa dia pun tak faham Islam, dia pun tak tahu. Kemudian dibaling batu ke Nabi Muhammad sehingga cedera dan patah gigi baginda. Begitu susahnya nak menyampaikan Islam pada waktu zaman Nabi Muhammad tu kan. Susah. Bukan senang. Bukan macam sekarang bila kamu cakap je. Orang nak terima. Bukan senang. Macam Ustazah cakap dekat kamu ni. Kamu boleh faham. Tapi kalau zaman Nabi dulu mesti macam susah. Sebab orang tak pernah tahu. Tak kenal lagi Allah tu siapa. Orang tak tahu. Masa itulah Nabi nak susah untuk menyampaikan ajaran tu kan. Kemudian apa tindakan Nabi SAW? Semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi tak balas balik kekerasan tu. Walaupun dia dilontar batu, dia tidak balik melontar batu. Macam tu juga dia punya tindakan dia. Okey, berdakwah dengan penulisan. Okey. Baginda mengutuskan menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey. Seterusnya, selepas dia pergi berdakwah di Taif, dia berdakwah dengan penulisan pula. Dia mengutuskan surat kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah dan Parsi dan juga Mesir. Dia utuskan surat pula. Apa pula cabaran yang dia hadapi? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Dia orang tak terima. Lepas tu dia orang ancam pula dia orang akan serang orang Islam ni. Sebab dia orang tak tahu, dia orang tak faham apa itu ajaran Islam ni. Dia orang tak kenal lagi siapa itu Allah. Bila Nabi kata berimanlah kepada Allah, dia orang tak tahu siapa Allah, dia pun tak tahu. Sebab susah kan nak sampaikan dakwah pada masa tu. Apa pula tindakan Nabi?
Tugas Nabi diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Nabi teruskan juga dakwah tu, dan Nabi susun strategi macam mana dia nak menyampaikan tu kan. Nabi tak duduk saja-saja walaupun dia sedih, ada ancaman, tapi Nabi tetap tak duduk saja. Dia akan susun strategi. Okey, apa kepentingannya bila Nabi mengamalkan sifat tu, sifat tabligh tu, Nabi sabar, tak membalas kejahatan tu. Okey, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala, semakin ramai yang meninggalkan penyembahan berhala. Sebelum ni orang menyembah berhala, orang tak sembah Allah sebelum ni. Tapi bila Nabi sampaikan tu, sikit-sikit orang masuk Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Ajaran Nabi tersebar luas. Ajaran Islam tu tersebar secara meluas lah. Kalau sebelum ni dekat Malaysia, dia dah sampai Indonesia, dia dah sampai ke Amerika, merata tempat. Macam tu lah masa zaman Nabi tu, dia dah meluas. Kemudian akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Nabi kan menyuruh benda yang baik kan, jadi akhlak mulia diamalkan. Sebelum ni ada membunuh, orang perempuan dibunuh, kan. Jadi tidak diamalkan lagi dalam kehidupan. Kemudian amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Menilik nasib ni apa? Kita tengok apa yang akan berlaku esok. Tak boleh. Sebab itu Allah punya bidang, maknanya Allah punya kuasa untuk menentukan apa yang akan berlaku esok. Bukan tugas kita. Jadi amalan tu dihapuskan selepas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah benda yang Nabi hapuskan ketika kedatangan dia. Okey, itu saja yang Ustazah nak sampaikan pada hari ini. Ustazah harap kamu dapat ambil iktibar apa yang Ustazah sampaikan hari ini, iaitu kita belajar tentang sifat tabligh Nabi. Iaitu apa maksud tabligh? Tabligh maksudnya ialah menyampaikan. Nabi susah sangat nak menyampaikan wahyu masa zaman tu kan. Banyak tentangan, banyak cacian, ada yang nak serang Nabi, tapi Nabi tetap sabar, Nabi tetap teruskan dakwah dia. Macam tu juga kita, kalau kita suruh adik kita buat baik, contoh kita kata pergi tolong buang sampah, dia tak nak buang, kamu jangan marah, sebab Nabi pun dulu orang tak nak terima kan dia punya ajaran. Kita kena sabar. Kalau dia tak nak buang, kamu kena buang. Kamu tunjukkan contoh yang baik. Kita kena ikut sifat Nabi. Apa ganjarannya kalau kita ikut sifat Nabi? Kita akan dapat pahala.